Perkutahan itu, saya persilakan Yang Berhormat Betong. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Salam sejahtera. Kerana memberi peluang kepada saya sekali lagi turut sama-sama membahaskan belanjawan di peringkat jawatan kuasa di bawah maksud B dan P 22 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Pertama, saya menyentuh butiran 040000 pembangunan modal insan dan pendidikan di bawah sub butiran 040300 kemajuan masyarakat kemas sekali dengan butiran 00400 pendidikan awal kanak-kanak peruntukan sebanyak 33.6 juta ringgit dan bertambah dari tahun lepas selaras dengan fungsi kemas untuk memastikan penggunaan modal insan luar bandar yang cemerlang serta menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada mereka, maka saya mohon pada Menteri untuk tambah peruntukan bagi naik taraf tadika kemas dari segi prasarana dan kelengkapan. Di kawasan saya di Betong ada 44 buah tadika kemas dan 3 buah taska yang dalam keadaan yang serba kekurangan. Seterusnya, yang kedua adalah butiran 00605 iaitu Kolej Profesional MARA. Saya bangkitkan isu ini bagi wakil dari Kapit yang minta Menteri menyatakan apakah status pelaksanaan projek pembinaan Kolej Profesional MARA di Kapit memandangkan tapak projek itu telah selesai dibayar pampasan dan bilakah projek ini dimulakan kerja pembinaannya. Seterusnya, yang ketiga adalah butiran 01702 bekalan elektrik luar bandar BLB Sarawak. Agihan belanja sebanyak 170.48 juta ringgit yang bertambah dari tahun lepas. Dan khusus bagi kawasan Parlimen Betong, saya amat berterima kasih kepada kerajaan serta usaha ahli parlimen yang terdahulu daripada saya kerana sekarang kawasan Parlimen Betong telah mendapat 100% bekalan elektrik 24 jam melalui sistem grid. Walaupun demikian, isu sekarang ialah bagi rumah yang baru yang dikategorikan permohonan lewat atau late applicant dengan izin. Tiap tahun ada rumah baru dibina di kampung-kampung dan juga di rumah panjang di kawasan Betong. Mereka menghadapi masalah untuk menyambung bekalan elektrik ke rumah bila rumah sudah siap dibina. Maka saya cadangkan kerajaan untuk menyediakan satu dana khas atau revolving fund dengan izin yang khas untuk kes-kes yang macam ini. Keempat ialah butiran 01717 pemasangan baru lampu jalan kampung. Telah dibangkitkan oleh beberapa ahli dewan yang berucap terlebih dahulu. Saya juga bersetuju dengan mereka agar skop menggunakan jenis yang macam solar, dan saya nampak pada 2 tahun yang lepas tiada peruntukan disediakan bagi butiran ini. Maka tahun ini ada sedikit berjumlah 20 juta ringgit. Maka soalan saya macam mana ianya diagihkan dan kalau boleh setiap kawasan parlimen luar bandar terutamanya kami di Sabah dan Sarawak patut diagihkan sama rata. Yang kelima ialah butiran 02002 bekalan air luar bandar Sarawak. Jumlah sebanyak RM131.576 juta bertambah dari tahun lepas. Bagi bekalan air bersih, Sarawak memerlukan sebanyak 19 bilion untuk menyediakan bekalan air bersih ke seluruh penduduk wilayah Sarawak. Oleh kerana saiz kawasan yang luas, lebih-lebih lagi muka bumi yang mencabar, namun amount tersebut amat kecil dan perlu ditambah lagi. Yang keenam adalah butiran 02200 jambatan luar bandar dan butiran 02300 jalan-jalan luar bandar. Batang Saya lupa, minta mohon perincian projek yang diluluskan di Sarawak dan juga kawasan Parlimen Betong di bawah butiran ini. Sekejap. Okay. Bekalan berkaitan dengan butiran ini, saya ingin membangkitkan jalan di bawah program Jiwa Murni di Sarawak. Terima kasih kepada kerajaan di atas inisiatif tersebut kerana telah membina lebih 460 km jalan luar bandar. Jadi isu sekarang bahawa jalan tersebut tidak memenuhi piawai jalan negeri dan banyak juga yang telah rosak malah tidak dapat dilalui lagi. Maka ianya self-defeating dengan izin
tidak mendapati niat asal untuk menyediakan konektiviti di luar bandar. Justru Kerajaan Sarawak merayu agar Kerajaan Persekutuan menyediakan geran khas untuk naik taraf jalan-jalan ini. Soalan saya, apakah perancangan kerajaan untuk naik taraf jalan ini supayanya dapat didaftar di bawah sistem MARIS dan memastikan jalan tersebut akan mendapat dana berterusan untuk menyelenggara jalan tersebut. Okey, setengah minit. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi Babi Betong. Saya ingin membangkitkan butiran 051200 penyelenggaraan dan pembaikan bangunan kemas, 051400 peralatan dan kelengkapan tadika kemas. Saya melihat Datuk Pengerusi, kemas adalah merupakan satu jabatan yang mewujudkan tadika kemas, dan jika kita lihat 051400 peralatan dan kelengkapan tadika kemas hanya diperuntukkan 1 juta untuk tahun ini. Saya mohon pihak kementerian memandang serius perkara ini kerana peralatan ini adalah amat penting kepada kanak-kanak di kawasan luar bandar. Satu lagi Tuan Datuk Pengerusi, berkenaan 00400 pendidikan awal kanak-kanak diperuntukkan sebanyak 33 juta. Saya harap peruntukan ini akan sampai ke kawasan pedalaman terutamanya di wilayah Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Okey, saya masukkan dalam ucapan saya. Jadi mohon sikit lagi untuk ada dua perkara. Yang ketujuh ialah 02400 Jalan Perhubungan Desa dan 02401 Ameniti Sosial. Betong mohon agihan sama rata kepada semua kawasan Parlimen luar bandar, terutamanya kami di wilayah Sabah dan Sarawak yang masih dagangkan peruntukan ini bagi menyelesaikan isu-isu seperti naik taraf jalan akses, sistem peperitan kampung, balai raya, jeti, jambatan gantung, gelangan sukan dan sebagainya. Ke-8 ialah butiran 04800 Jabatan Pertanian Sarawak. Saya nak bertanya mengenai peruntukan kepada Jabatan Pertanian Sarawak untuk program tanam baru getah di Sarawak. Apakah hala tuju dan dasar kerajaan mengenai program ini dan berapakah dana dan peruntukan untuk tanam baru getah? Butiran 04000 pihak berkuasa kemajuan kebun kecil perusahaan getah Risda 30 di saat Sarawak. lagi. 30 saat. Habis saya akan tutup. Okey, di Sarawak pekebun kecil getah kebanyakan yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian Sarawak. Bagi bantuan bulanan musim tengkujuh, adakah hanya pekebun kecil yang didaftar di bawah Risda akan mendapat bantuan tersebut? Sekiranya ya, saya merayu kepada kerajaan untuk mengiktiraf kebun kecil getah yang berdaftar secara rasmi dengan Jabatan Pertanian Sarawak juga mendapat bantuan tersebut. Adalah tidak adil untuk menidakkan mereka dari mendapat bantuan tersebut. Akhir sekali, mengenai bantuan rumah PPRT kepada rakyat termiskin di luar bandar. Saya tidak nampak butiran spesifik untuk program ini. Soalan saya, berapakah peruntukan untuk Sarawak? Adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk menaikkan peruntukan untuk bina baru dan naik taraf rumah rakyat termiskin? Dan akhir sekali ialah musibah kebakaran rumah panjang yang sering kali terjadi di luar bandar Sarawak. Duduk yang berhormat. Saya faham. Saya pun wakil rakyat luar bandar. Saya persilakan Yang Berhormat Guru Musang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi.